Assalamualaikum, sekali lagi harakan tentang visualisasi minda semasa kuarantin ya. Okey, kenapa kaitannya dengan COVID-19 ini ya? Pertama, kita akan melihat teknik visualisasi minda ini dari segi rawatan dan visualisasi ya, dan ianya merupakan satu imajinasi yang akan, sebenarnya ini saya kena baca supaya tak salah ya. Okey, imajinasi ini akan dihantar oleh cerebral cortex melalui lower brain ke hormonal system dan automatic nervous system yang mempengaruhi sistem kekebalan ya. Maksudnya dekat sini, apabila kita membuat bayangan minda yang positif, kita ada sematkan harapan dan impian kita supaya 14 hari bulan April ini kita akan tamatkan dengan jayanya Perintah Kawalan Pergerakan ini, PKP ini, selesai tamat secara sahnya pada 14 April 2020. Hingga akhirnya 15 April 2020 itu kita akan kembali kepada rutin biasa. Jadi kita setkan dalam minda kita impian dan harapan kita, maka akhirnya dia akan terjemahkan ke dalam sistem kekebalan ya. Dan sistem kekebalan ini dalam minda kita ialah merupakan bahagian baru dalam proses tugas neuroimmunologi, bukan numerologi ya, tetapi neuroimmunologi yang menurut pembelajaran sains merupakan interrelasi ataupun perkaitan ya antara fikiran, sistem-sistem saraf dan juga hormon endokrin dan juga kekebalan. Jadi ini yang menyebabkan cara tindak kita nanti kebal, akur perintah dan juga peraturan yang telah ditetapkan ya. Baik, yang keduanya kita nak kena faham juga minda itu apa? Ya, mengubah mindset. Macam mana kita nak mengubah mindset? Pertama sekali, kata mindset ini merupakan gabungan daripada dua perkataan ya, iaitu mind, minda, dan keduanya adalah set ya. Baik, minda ini ataupun mind ini merupakan sumber fikiran dan memori yang merupakan pusat kesedaran yang menghasilkan fikiran, perasaan, idea, persepsi dan juga menyimpan pengetahuan dan memori yang akhirnya akan diterjemahkan kepada tingkah laku. Okey, yang kedua adalah set ya, SET, mindset. Set ini merupakan mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan yang merupakan keadaan yang lengkap, solid dan sahih. Jadi gabungan mindset itu maksud dia kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berfikir yang menentukan tingkah laku, pandangan, sikap dan masa depan seseorang. Jadi tindakan kita hari ini akan memastikan esok hari pada 15 hari bulan April nanti kita berjaya dengan usaha bersama-sama untuk menamatkan PKP ini secara total ya, secara menyeluruh. Baik, dari definisi tersebut, maka kata mindset sebenarnya terdiri daripada kepercayaan, iaitu belief ya. Kepercayaan iaitu belief ataupun kita faham sekumpulan kepercayaan kita ya. Self belief atau cara berfikir yang akhirnya mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi sedar ataupun tidak, apabila fikiran kita negatif, konotasinya negatif ya, cara fikir kita juga negatif, maka perasaan kita akan menghala kepada negatif yang buruk, yang tidak tenang, yang tidak sempurna, yang tidak tenteram, yang tidak aman dan tidak bahagia pun juga melihat kebahagiaan orang ya. Jadi gangguan-gangguan pemikiran ini menyebabkan ada gangguan dan cacat celah dalam emosi kita. Dan akhirnya kecacatan dalam emosi itu akan diterjemahkan ya, menghasilkan tingkah laku yang juga terpesong, jauh dari landasan. Orang yang negatif dia akan bercakap itu akan mengkritik saja. Orang yang negatif
dia akan nampak dari sudut pandang yang berbeza, yang negatif sahaja, tentang apa sahaja kebaikan yang cuba dilakukan, tentang apa sahaja usaha yang dilaksanakan. Mereka tetap juga melihat ia sebagai sesuatu yang kurang, sesuatu yang boleh dikritik, sesuatu yang boleh dipersendakan, ya. Jadi saya menyeru kepada mereka di luar sana, kita tetapkan momentum kita, jaga momentum positif kita, jangan membiasakan diri kita untuk memberi tumpuan kepada perkara yang negatif yang akhirnya merosakkan pemikiran, perasaan dan tingkah laku kita. Akhirnya daripada gabungan tiga perkara itu, dia akan menghasilkan sikap negatif, sikap yang pasif, sikap yang prejudis. Jadi sebolehnya kita kekal dalam momentum positif. Terima kasih Abby. Minta maaf tadi ramai yang menonton dan akhirnya line ini tersekat-sekat dan kita perlu on semula, ya. Baik. Dari segi transformasi pemikiran, ya, bagaimana kita boleh visualisasikan minda kita semasa kuarantin. Selain daripada harapan tadi, kita juga perlu melaksanakan transformasi pemikiran. Transformasi pemikiran ini hanya boleh dilaksanakan dengan kita mengenal siapa kita, apa peranan yang boleh kita mainkan, dan kita merasa kita sangat penting dalam proses kuarantin ini, iaitu berperanan dalam memastikan proses PKP ini, perintah kawalan pergerakan ini boleh ditamatkan dengan dikirakan kita juga termasuk mereka yang menyumbang kepada kejayaan penamatan PKP ini. Jadi kita perlu kenal diri, tahu peranan kita, dan kita yakin untuk memastikan proses ini, gelombang ketiga, tidak berlaku sama sekali. Ditamatkan selesai pada 14 April 2020. Ya, ini adalah suara dan juga impian yang diminta oleh Datin Paduka untuk disampaikan supaya kita memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 setelah tamatnya 14 April 2020. Dan saya cukup yakin semua universiti, semua entiti dalam masyarakat yang mempunyai kesedaran mindanya divisualisasikan secara yang positif, mereka sedang bertungkus lumus untuk membantu dan mementingkan kebajikan awam, ya. Baik, dalam transformasi pemikiran, kita ada 3 sistem yang perlu kita selaraskan, ya. Sistem pertama adalah sistem tingkah laku atau kita panggil behavior system. Sistem yang kedua adalah sistem pemikiran ataupun kita panggil sebagai thinking system. Dan sistem yang ketiga adalah sistem kepercayaan ataupun kita panggil sebagai belief system. Jadi ketiga-tiga sistem ini perlu bekerjasama, dan bagi memastikan ianya bekerjasama, kita perlu visualisasikan minda kita tentang peranan kita, tentang tanggungjawab kita, tentang kepentingan yang kita boleh mainkan dalam masyarakat kita, dan juga tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan akhirnya tidak untuk kita menafikan kepentingan mendapatkan maklumat yang sahih. Ya, so ada berapa 3 tadi? Ada yang nak memberi huraian tak? Ya, ada yang nak memberi huraian tak? Kalau boleh komen-komen. So saya sedar anda bersama dengan saya. Terima kasih. Baik, kita ada sistem tingkah laku, kita ada sistem pemikiran, dan kita ada sistem kepercayaan. Jadi ketiga sistem ini adalah satu rantaian yang cukup hebat untuk memastikan kita kekal positif, kita kekal memberi sumbangan, kita kekal dalam tindakan yang rasional, ya, dalam memastikan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita khawatirkan, segala-galanya mampu dilaksanakan dengan justifikasi yang positif, ya.
progresif dan proaktif. Kita tak nak tok, bercakap sahaja, tetapi tindakan kita ke laut, pemikiran kita ke laut, perasaan kita juga ke laut. Jadi apa yang kita boleh sumbangkan, ya. Sebab itu apabila pemikiran kita positif, cara pemikiran kita positif, maka emosi kita juga terkawal, tenang. Kita bertindak untuk merawati, menyantuni, memperhalusi, bukan untuk menyakiti, bukan untuk memudaratkan, bukan untuk mengkritik, ya. Jadi saya harap kita kenal siapa diri kita. Itu adalah apa yang kita katakan sebagai visualisasi minda. Terima kasih Tuan Syamsul. Dah sarapan belum? Seronok saya tengok dia punya profile picture dia. Warnanya biru, ya. Baik. Kedua adalah paradigma masyarakat. Paradigma masyarakat, kita sebenarnya berbeza perwatakan kita, dan setiap daripada kita adalah seorang individu yang unik. Kita boleh memainkan peranan kita, kita boleh melaksanakan sesuatu yang positif, yang baik, yang bermanfaat kepada diri dan juga rakan sekerja serta kaum keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ya. Dan perbezaan perwatakan itu akan ada menyebabkan mereka ini patuh kepada peraturan, patuh kepada tidak patuh, positif kepada negatif, dan menyayangi kepada menyakiti, menghargai kepada mengkritik atau menyalahkan. Jadi pilih mana satu yang kita nak. Kalau kita jenis yang perbezaan perwatakan kita menghala kepada yang positif, iaitu kita adalah seorang yang patuh kepada peraturan, kita adalah seorang yang positif kepada tindakan dan pemikiran kita, kita adalah orang yang menyayangi antara satu sama lain, menyebarkan kasih sayang, bukan menyebarkan kebencian, dan yang terakhir kita menghargai setiap apa yang dilaksanakan oleh orang lain dengan mengambil kira apa peranan kita, apa yang kita boleh sumbangkan, apa yang kita ingin lakukan dan apa yang kita boleh lakukan. Bukan hanya kita mengkritik sahaja apa yang dilaksanakan oleh orang lain. Ya, saya mengira live ini juga adalah salah satu inisiatif dari pihak Universiti Putra Malaysia untuk memastikan kita semua berada dalam status pemikiran dan sejahtera mental bagi meneruskan episod tempoh kuarantin sehingga tarikhnya berakhir pada 14 April 2020, ya. Saya kena tegas hari ini sebab kalau boleh saya nakkan komen-komen itu juga positif, membina, cemerlang, dan kita menghargai apa yang cuba disampaikan dan apa yang boleh kita amalkan nanti, ya. Baik, dalam perbezaan perwatakan ini, ya, ada satu kajian daripada seorang psikologis barat, ya, yang namanya Jack Block, ya, daripada University California di Amerika Syarikat, ya. Dalam penyelidikannya, dia menemui dua kelompok orang, iaitu kelompok yang pertama tinggi dari segi IQ, iaitu kecerdasan intelektual, dan kelompok yang kedua tinggi dari segi EQ ataupun kecerdasan emosi. Dan setiap kedua-dua kecerdasan ini juga cara tindak, cara fikir juga berbeza antara lelaki dan perempuan. Jadi ini yang kita nak tengok, bagaimana cara perbezaan perwatakan ini menyebabkan tingkah laku kita, tindakan kita dari segi jantina juga akan berbeza, ya. Sebab itu kita akan respon kepada COVID-19 ini secara berbeza mengikut kelompok kecerdasan kita. Sama ada kecerdasan kita dalam kategori kecerdasan intelektual ataupun kecerdasan kita termasuk dalam kategori kecerdasan emosi. Baik, dalam kita memahami respon kita tentang COVID-19 berbeza ikut perwatakan, maka kita kena sedar, ya, untuk lelaki dalam golongan yang ber-IQ tinggi, ya, bagi lelaki dia agak kritikal, tindakannya di luar jangkaan,
terpilih, kadang-kadang agak reserve ya, kurang menikmati pengalaman-pengalaman yang tak bagus ini. Dia lebih cool, dia lebih relax, dan juga kadang-kadang dia menjaga jarak dan memastikan apa yang tingkah laku sosial itu terkawal ya. Maksudnya dari segi interaksi sosial itu tak banyak bercakap ya, bagi mereka yang lelaki yang dalam kumpulan IQ-nya tinggi. Bagi perempuan pula, biasanya mereka yang IQ-nya tinggi, dia hanya berminat kepada masalah intelektual ya, menghargai orang yang setara dengan dia, sepadan dengan mereka, kadang-kadang mudah cemas juga, gelisah, dan merasa bersalah, sering bersikap ragu-ragu untuk menyatakan perasaan marah secara terbuka. Sebab itu perempuan ini yang IQ-nya tinggi, dia bijak untuk menahan perasaan dia, dan dia tidak terlalu terbuka untuk menzahirkan perasaan dia yang diketahui oleh orang lain ya. Baik, golongan yang ber-EQ tinggi dari segi cerdas emosi pula, bagi lelaki, dia pandai bersosial, interaksi sosialnya bagus, dia suka bergurau, mudah bergaul, tidak mudah takut dan gelisah, prihatin, mempunyai pandangan yang positif, bersikap hangat, dan mereka merasa senang dengan diri sendiri, juga dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi lelaki yang di dalam kategori kecerdasan emosinya tinggi, mereka ini adalah seorang yang easy going ya, dan mereka ini mudah bergaul, dan mereka ini kadang-kadang juga rela ataupun sanggup berhadapan dengan risiko ya. Berbeza dengan perempuan ya, perempuan yang EQ-nya tinggi, kecerdasan emosinya tinggi, dia lebih tegas dan menyatakan perasaan mereka secara terbuka. Mereka akan melihat dirinya secara positif, mudah bergaul, peramah, mampu menyesuaikan diri ya. Juga di dalam situasi tekanan, cara percakapannya juga tidak kasar seperti biasa, tidak berbicara dalam nada yang marah ya, dan dalam bunyi yang agak macam tu ya, keras ya, dan dilakukan secara spontan dengan perasaan gembira dan terbuka. Jadi berdasar penelitian perincian tadi ya, mengikut kajian yang dibuat oleh psikologis Jack Block dari Amerika Syarikat ini ya, kategori 2 ini, kecerdasan IQ, kecerdasan EQ ini, individu berbeza jantina akan memberi respon yang berbeza. Seperti juga yang berlaku dalam keadaan sekarang ya, COVID-19. Kenapa masih ada yang engkar ya? Mereka ini dalam kategori mana, dan mereka ini tidak faham dari segi batasan-batasan sosial dan juga peraturan-peraturan yang perlu mereka laksanakan ya, iaitu stay home, stay safe. Itu sahaja, mudah sahaja. Kita bekerjasama untuk berada dalam tempoh kuarantin ini, dan kita pastikan kesihatan kita dan keluarga kita terjamin, terjaga, terpelihara ya, supaya kita dapat dengan jayanya mematikan rantaian COVID-19 ini setelah tamatnya 14 April 2020 ya. Baik, setakat ini faham ke? Abi Saleh, terima kasih. Muhammad Irwan, terima kasih. Saya menunggu rakan-rakan taulan yang lain juga ya. Sebab tadi 2 kali internet dia ada masalah. Biasalah kita work from home ya. Jadi apa yang orang tak nampak dengan CTF ya, apa yang saya buat. Kalau nak bercakap hari ni, malam tadi pun dah buat study. Kemudian kita nak siapkan kita punya studio yang kecil ini. Nak kata studio pun tidak, tetapi cukuplah sekadar untuk melaksanakan live streaming. Tanggungjawab dan juga peluang dan kesempatan serta kepercayaan yang diberikan daripada pihak tertinggi Universiti Putra Malaysia untuk berkongsi tentang motivasi, tentang tips-tips sepanjang tempoh PKP untuk kita memerangi COVID-19. Alright. Baik. Yang seterusnya adalah kita nak memahami dari segi niat dan juga pengaruh terhadap proses visualisasi. Bila kita nak visualisasikan sesuatu yang positif, perkara pertama yang perlu kita buat adalah niat. Dan niat itu apa?
ya. Dari manakah datang dan perginya niat seseorang ketika kita mahu berubah ataupun ketika kita mahu melakukan perubahan. Tiada seorang pun yang tahu sebenarnya secara pasti, meskipun ada tiga teori, ya, ada tiga teori yang telah ditemui oleh para pakar psikologi, ya. Yang pertama, dia kata niat ni merupakan hasil sampingan dari pengalaman kritikal. Jadi pengalaman-pengalaman kritikal sepanjang tempoh 2 minggu yang lepas, kita melihat carta dari segi kenaikan kes dan juga mereka yang telah meninggal dunia dan mereka yang terkesan dari segi COVID-19 ini, maka pengalaman kritikal itu menghasilkan niat kita untuk membantu sama-sama berusaha mengikut acuan kita yang terpelihara. Kalau kita mampu dari segi materialistik, kita mampu dari segi keupayaan kewangan, kita mampu dari segi keupayaan kepakaran emosi, fizikal dan kepakaran yang kita ada keupayaan dari segi tenaga, maka kita boleh menyumbang dia, ya, mengikut budi bicara kita dan selagi ia tidak memudaratkan. Yes, the power of niat. Betul Dr. Muhammad Yazid. Terima kasih doktor, ya, atas kesudian. Jadi yang kedua, teori mengatakan bahawasanya niat muncul dari kekuatan alam, tenaga energi, kekuatan tertinggi yang mungkin kita boleh kaitkan dengan ketuhanan, kita boleh kaitkan dengan spiritual, kita boleh kaitkan dengan tenaga alam sekitar yang ada di persekitaran kita yang menyebabkan munculnya niat untuk melakukan perubahan yang baik dalam diri kita serta orang-orang yang tersayang. Dan teori niat yang ketiga ada juga menyatakan bahawasanya niat ini diyakini semata-mata kerana memang harus terjadi secara tiba-tiba. Katakanlah seseorang sebenarnya boleh untuk tidak mahu berubah. Kita boleh untuk tidak berubah, tetapi kita akan boleh rasa terniat itu apabila ianya boleh datang secara tiba-tiba. Kita merasa ada desakan dalaman kita. Kita rasakan ada desakan sosial. Kita rasakan ada desakan kewangan. Kita rasakan ada desakan dari persekitaran kita. Maka kita memutuskan dan kita mencipta niat untuk berubah. Yes. Boleh rungkai next standpoint, topik juga penjagaan emosi dan kesan mereka yang pendapatan tidak menentu sepanjang musim COVID-19. Ya, semalam saya ada bincangkan, ya, dalam topik kita yang semalam itu, iaitu kita katakan sebagai penjagaan diri semasa kuarantin. Dan ada juga saya sentuhkan dari segi impak psikologi semasa kuarantin dan apa peranan masyarakat yang lain yang boleh turut serta dan membantu. Kerana ada, kalau semalam saya rungkaikan ada 6 jenis impak psikologi. Impak yang pertama ialah gangguan emosi. Impak yang kedua adalah kemerosotan prestasi kerja atau hilang kerja. Yang ketiga, gangguan tidur. Yang keempat, impak psikologi dari segi perubahan tingkah laku. Yang kelima, masalah fokus, kepekaan dan juga sukar membuat keputusan. Dan impak psikologi semasa kuarantin juga adalah masalah kesihatan mental ataupun sejahtera mental, ya. Nanti saya rungkaikan lagi sekali dalam topik-topik yang selepas ini. Esok kita ada nikmati 7 jenis kerehatan. Saya akan rungkaikan. Terima kasih Tuan Syamsul di atas feedback. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat hargai, ya. Baik, dari segi visualisasi minda kita adalah kena ada niat, ya. Dan niat ini akan memastikan proses visualisasi kita tercapai dengan jayanya. Yes, positive mindset. Betul. Positive mindset. Apa sahaja yang kita buat, bila kita positif, maksudnya kita kenal diri, kita tahu kekurangan kita, kita tahu kelebihan kita, kita tahu apa yang telah kita lakukan, apa yang kita nak lakukan dan apa yang kita sedang lakukan. Maka pedulikan netizen-netizen yang mungkin bercakap negatif, pedulikan kritikan-kritikan yang tidak membina. Kalau kritikan yang membina kita ambil sebagai panduan dan pengajaran
pembelajaran, kepada kritikan yang menjatuhkan, kita tolak tepi-tepi ya. Kita tolak jauh-jauh, kita just fokus kepada apa yang kita nak laksanakan. Dan hari ini saya menyeru kepada semua untuk kita setkan pemikiran kita memvisualisasikan bahawasanya di bulan April kita kembali bebas, kita boleh pergi ke tempat kerja. Kepada mereka yang nak cari pendapatan, mereka bebas mencari pendapatan, dan kita boleh memulakan kehidupan seperti mana yang sebelum adanya COVID-19 ini. Jadi kita visualisekan dan kita pasang niat kita untuk main peranan, untuk memberi sumbangan dan juga menjaga tingkah laku kita, perasaan kita, pemikiran kita, dan juga supaya kita dapat memberi sokongan psikososial kepada mereka yang terkesan dengan COVID-19 ini ya. Baik, yang terakhir ialah pengalaman krisis. Pengalaman krisis ini Tuan Samsul sukar bagi seseorang yang sukar untuk diajak berubah. Selain daripada pengalaman krisis, pengalaman untuk berubah, ya, positive mindset seperti mana Andika Putra cuba listkan itu, juga sukar bagi seseorang yang memang tak nak ataupun memang seseorang yang sukar untuk diajak berubah. Kita nak ajar dia perkara yang positif tapi dia kata tak nak, dia tak teringin, dia tak berminat. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Tetapi apa yang kita boleh sumbangkan, terus menerus kita menyampaikan sesuatu yang baik-baik ya. Sama ada di saluran Instagram kita, di Facebook kita, di Twitter kita, di mana-mana sahaja ruang yang boleh membuatkan kita berhubung dengan masyarakat umum, maka kita sampaikan benda yang baik-baik. Soal ada orang nak melihatnya kebaikan atau sebaliknya, itu terpulang kepada hidayah yang mereka dapat ya. Kalau mereka gelap sahaja pemikiran, maka tak dapatlah benda yang positif. Sayanglah, rugilah ya. Baik, dari segi pengalaman krisis ini, ada 3 pendekatan yang boleh kita olah dalam pemikiran kita, minda kita. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan spiritual. Apa itu spiritual? Itu kerohanian, kejiwaan, kefahaman, ketakwaan dan kesedaran tentang konsep ketuhanan. Maka ini yang menyebabkan kita mampu untuk berhadapan dengan krisis ini. Kita positif dengan krisis ini dengan kata kita mendengar apa yang diperintahkan, kita melaksanakan, menjaga kehidupan kita, diri kita dan orang lain yang kita sayang. Dan yang kedua adalah pengalaman krisis ini merupakan sebuah kejadian ya. Kadang-kadang dia tiba-tiba sahaja kita nak melakukan perubahan. Esoknya kita rasa terjaga saja daripada tidur, kita rasa kita nak buat sesuatu yang terbaik. Sebab apa? Bila kita survey, bila kita buat research, bila kita soal selidik mereka ini, mereka kata sebenarnya sudah sekian lama saya terniat untuk ini. Ini yang berlaku kepada mereka yang mula berhijab ya, mula memakai tudung. Bila kita tanya dia macam mana boleh terbuka pintu hati untuk memakai tudung, katanya dah lama saya simpan niat dan akhirnya saya mendapat hidayah. Maknanya benda itu bukan secara mendadak berlaku, tetapi pernah tersimpan secara visual di tetapi mungkin setiap hari tidak divisualkan, setiap hari tidak disetkan dalam minda untuk berubah, maka dia menunggu satu tempoh yang akhirnya alhamdulillah terdapatnya hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Ya, setiap daripada kita tidak sempurna, tetapi kita boleh melakukan kesempurnaan itu dari sehari ke sehari. Ya. Yang ketiga pengalaman krisis juga adalah realiti kuantum. Yes, Wahyu Muhammad Nova. Terima kasih. Cantik nama Facebooknya. Nama betul ke? Ya, terima kasih. The Power of Hidayah. Betul, correct. You are truly betul. Ya, baik. Realiti kuantum ini adalah kepercayaan terdalam. Dalam kita nak memvisualisasikan minda kita, ada juga kaedahnya yang disebut realiti kuantum. Ya, realiti kuantum ini adalah satu getaran energi yang datang dari persekitaran kita. Dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, sumber mana yang kita rujuk, tindakan apa yang kita cuba perbaiki, emosi bagaimana yang kita cuba bentukkan, dan corak pemikiran bagaimana yang kita cuba pertahankan sekarang ya. Maka ini yang menyebabkan realiti kuantum itu juga boleh membantu kita
untuk memprojekkan ataupun memvisualisasikan minda kita ke arah yang progresif, positif dan terarah, ya. Jadi itu yang kita perlu faham dan juga sedar, ya. Baik, yang terakhir sekali, terima kasih Ayu Latif. Wah, lambat hari ini, ya. Tadi saya 2 kali live tapi siaran terhenti dan saya ini adalah kali ketiga, ya. Nak buat macam mana, internetnya tak berapa nak bagus. Internet juga pun dibayangi oleh masalah-masalah sejagat sekarang, ya. Baik, bagaimana kita nak merubah ataupun mengubah corak pemikiran kita sepanjang tempoh COVID-19 ini, ya. Macam mana agaknya? Agak-agaknya ada sesiapa yang nak berkongsi? Wahyu? Andika, yes, esok 7 rehat. Betul. Terima kasih Andika, ya. Andika ni sangat sibuk orangnya tetapi sangat keen to the knowledge. Saya sukakan semangat luar biasa yang ada pada Andika Putera. Nama pun cantik, ya. Orangnya juga elok. Baik. Mengubah corak pemikiran. Macam mana kita nak mengubah corak pemikiran ini? The art of changing. Apa itu? The art of changing. Iaitu seni perubahan. Seni untuk berubah. Melakukan perubahan termasuk kemahuan untuk mengubah tingkah laku dan perubahan nilai dalam hati kita dan corak pemikiran dalam diri kita, ya. Jadi ini adalah yang kita panggil sebagai the art of changing. Yes, saya nampak Puan Fatimah Abdul Samad. Terima kasih sudi menonton. Terima kasih share. Ini sahabat saya, sahabat lama di dalam dan di luar padang. Kita anak-anak kita sama-sama bermain, sukan bersama. Baik. Banyak sebenarnya teknik dia tapi saya nyatakan secara laju sahaja. Pertama, kita perhatikan ketika kita ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang kita tak terniat pun nak melakukannya. Kan? Dan dalam kita melaksanakan kebaikan ini, dia akan ada cabaran dan juga halangan. Contoh, dalam kita nak menyampaikan kebaikan, ada juga yang tak selesa, ada yang kata kita show off, ada yang kata kita nakkan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam proses penyampaian itu, sesiapa sahaja boleh menyampaikan asalkan apa yang ingin disampaikan itu memberi manfaat, tidak memudaratkan dan mempositifkan dirinya dan juga orang lain. Jadi sampaikanlah sesuatu yang baik-baik. Pekakkan telinga kepada mereka yang suka mengkritik. Terutama sekali ada juga yang body shaming tu. Kan, body shaming tu tak bagus, ya. Yang tak bagus saya katakan tak bagus, ya. Direct saja. Baik. Dari segi mengubah corak pemikiran, yang pertama kita kena buat perancangan. Kita buat apa? Pertama, kita perlu membuat, kita perhatikan ketika kita nak melakukan sesuatu, ada tak detik rasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu membuat perancangan. Perancangan di atas apa yang akan kita lakukan. Dalam COVID-19 ni, apa perancangan kita? Senang saja, perancangan kita, kekerapan kita untuk keluar, membeli bahan asas. Itu juga kita boleh jadualkan. Kita boleh pastikan, kita boleh kawal pergerakan kita itu tidaklah setiap hari ataupun setiap 2 hari, setiap 3 hari sekali. Kita mungkin boleh buat seminggu sekali dengan seorang wakil yang sama, ya, yang mewakili keluarga tersebut, kalau boleh ketua keluarga lah, ya. Dan makanya kita boleh buat perancangan. Yang ketiga, kita kenal pasti dan buatlah perancangan dari tingkah laku alternatif itu. Di mana kedai yang kita nak pergi, kat tempat mana, jarak dia daripada rumah kita, kan? Dan yang keempat, kita perlu pilih tingkah laku yang baik dan kita tolak tingkah laku yang buruk. Contohnya, ada perkara-perkara yang teringin kita buat tetapi perkara itu mungkin bertentangan dengan perintah kawalan pergerakan, maka kita cuba limitkan, bataskan pergerakan kita dan hanya memilih tingkah laku yang baik sahaja. Yang kelima, kita teguhkan hati, aplikasikan afirmasi, ketegasan dalam diri. No, saya tidak akan keluar hari ini. No, saya akan keluar selepas seminggu, dalam tempoh seminggu. Sebagai suri rumah pula, kalau kita tiba-tiba teringin nak buat roti, sekarang ni ramai yang buat roti, kan, sebab roti dah kehabisan.
No, saya akan pastikan hari ni tak apalah kita tak makan roti pun. Kita boleh makan cekodok, kita boleh makan lempeng, kita boleh makan lain. Jadi kita tak perlu untuk keluar untuk mencari bahan asas. Kita perlu teguhkan hati, aplikasikan afirmasi, ya. Baik, yang keenam, kita perlu cari nasihat, bantuan dari orang lain, iaitu sokongan sosial. Dapatkan sokongan moral, sokongan sosial. Kalau kita rasa sangat-sangat terkesan, tidak ada siapa yang memahami kita dan kita memerlukan perawatan jiwa, perawatan dari segi keharmonian pemikiran dan perasaan kita, maka talian kasih terbuka 24 jam kepada seluruh rakyat Malaysia dengan panggilan nombornya 15999. Saya ulang, 15999. Dan saya juga turut bertugas sebagai sukarelawan kaunselor berdaftar untuk zon 5 iaitu Selangor dan Perak, ya. Kita ramai kaunselor-kaunselor yang berbaik hati yang melapangkan masa mereka untuk turut membantu kepada mangsa-mangsa yang terkesan dari segi psikologi dan juga sosial, ya. Jadi yang ketujuh, bila perlu bergabunglah dengan teman yang sedang melakukan perubahan. Bila kita nak berubah, jadi ada kawan kita ajak kita pak dekat rumah kita dengan kata tak apa, kita berdua je, tak ada orang tahu. Kalau boleh kita tidak komit dengan orang tersebut, ya, kita cuba membataskan jarak itu, ya, dan kita bergabung dengan orang lain yang tegas dalam memastikan tempoh PKP ini diikut sepenuhnya, ya. Baik, yang seterusnya kita perlu hindari kelompok yang tidak menyokong niat kita. Kalau kita ada niat yang baik, niat kita untuk sejahtera dan bertungkus lumus memastikan tempoh kuarantin ini tamat pada 14 April, tetapi mereka ini menghasut kita ataupun mengajak kita melakukan sesuatu yang di luar daripada perintah itu, maka kita boleh hindari kelompok tersebut, ya. Kita elakkan daripada bersama dengan kelompok tersebut, ya. Baik, yang ke-10, kita perlu pilih idola dalam memastikan tingkah laku kita terkawal. Kita perlu ada tokoh. Macam saya sendirilah, saya ada idola-idola saya. Banyak idola saya, dari segi academician pun ada, dari segi motivator pun ada, dari segi ustaz-ustazah pun ada, dari segi keibu-bapaan pun ada. Kita boleh ada ramai idola kita yang kita belajar daripada mereka, spirit yang mereka ada, sikap yang mereka tonjolkan dan kualiti diri mereka sebagai seorang individu yang kita rasa, wah, banyak benda yang kita boleh belajar. Ada wow factor di situ, Baik, yang seterusnya kita perlu ingat niat kita dalam membentuk motivasi yang akan mengarah kepada tindakan-tindakan tersebut. Jadi visualisasikan minda kita, ada niat yang positif, maka kita teruskan niat kita itu, dan jangan lupa bahawa perubahan adalah proses yang memerlukan waktu. Maka bersabarlah tuan-tuan dan cik puan. Saya juga bersabar di sini. Tuan-tuan dan cik puan juga bersabar di luar sana. Berada di rumah, tidak keluar sesuka hati. Keluar sekiranya sangat perlu sahaja, melanggari perintah kawalan pergerakan sehingga tempoh 14 April 2020. Banyak kali saya sebut ni, betapa pentingnya kita mengingatkan tarikh tersebut, tempoh 2 minggu sahaja. Maka setiap perubahan tingkah laku itu adalah proses yang memerlukan waktu. Maka kita perlu berlaku adil dengan diri kita. Adil pada diri, adil pada orang tersayang, adil kepada masyarakat sejagat. Bila kita adil, maka kita tidak lakukan perkara yang memudaratkan. Bila kita adil, maka kita akur pada perintah, dan bila kita adil, maka kita akan sentiasa memastikan kita melakukan sesuatu yang memberi manfaat, ya. Baik, hindarkan tingkah laku negatif. Tingkah laku negatif macam mana kita nak hindarkan? Awal tadi saya dah kata, kita perlu setkan minda yang positif. Kita bercakap yang baik. Social distancing, betul, pandai. Social distancing, ya, betul. Ya, seterusnya kita visualisasikan hasil yang kita peroleh dalam bentuk imajinasi, iaitu gambaran. Senang saja. Bila kita ada tadi proses dia tadi, yang saya dah tekankan, boleh
pada video live yang pertama, video live yang kedua sebab ada masalah gangguan teknikal tadi, dan ini yang ketiga. Jadi bila kita dah visualisasikan minda kita, kita cuba gambarkan, wah, seronoknya 15 hari bulan April kita boleh meneruskan kehidupan kita yang terhenti, yang tertangguh selama ini. Kita boleh memastikan kawan-kawan kita, kita boleh memastikan rakan taulan kita, sahabat handai kita, family kita dapat melaksanakan sesuatu yang lebih positif untuk diri, dan kita kembali kepada rutin harian hakiki kita, dan kita boleh membantu kepada golongan-golongan yang sangat banyak kali sangat yang terkesan disebabkan ketiadaan punca pendapatan dalam tempoh ini. Maka apabila kita tamatkan pada 14 April 2020, 15 April 2020, kita semua boleh bebas kembali ke keadaan yang asal. Rakan, jiran, tetangga dan sahabat kenalan kita yang mungkin terhenti pendapatannya boleh meneruskan pencarian pendapatan berkat hidup dunia dan akhirat dengan hanya kita berada di rumah dalam tempoh 2 minggu sahaja. Jadi kita hentikan rantaian virus ini, kita tamatkan PKP ini dengan jayanya, dan akhirnya kita membantu kepada mereka di luar sana untuk kembali kepada fitrah dan juga hakikinya, ya. Dan akhir sekali ialah kuatkan kepercayaan diri secara spiritual, secara emosi, dan akhirnya kita terjemahkan dari segi tingkah laku kita yang mengikut panduan yang telah ditetapkan. Terima kasih Ayu, ya Amin. Siti K, ya, is watching. Ada sesiapa yang nak komen dan nak bagi ulang? Terima kasih, ya. Alhamdulillah. Jadi saya ulang semula, ya. Saya buat rumusan dari segi apa yang kita telah bincangkan hari ini. Pertama, topik kita hari ini ialah visualisasi minda semasa kuarantin. Iaitu apa maksud visualisasi? Visualisasi adalah gambaran, bayangan dan juga pengumpulan imej yang positif yang berkaitan dengan corak fikir kita. Dan visualisasi ini juga dalam bahasa Inggeris kita namakan sebagai painting with your artist brain, ya. Dan yang seterusnya, ketika kita melakukan visualisasi, kita sebenarnya mampu menggambarkan sesuatu di dalam fikiran kita sesudah kita melaksanakan sesuatu perubahan tingkah laku ini. Hai Dr. Fazila Hussein, terima kasih. Tak apa, nanti doktor boleh browse balik video live yang pertama dan kedua. Tadi ada masalah teknikal dan ini adalah yang ketiga. Baik, apa kaitan dia dengan COVID-19? Untuk visualisasi minda ialah dari segi cara kita mengubah persepsi kita, menghargai apa usaha yang boleh kita lakukan dan usaha-usaha orang lain, dan akhirnya kita terjemahkan dalam tingkah laku yang progresif, positif dan efektif, ya. Dan kita menjamin kualiti kehidupan yang lebih bagus selepas ini. Dan kita juga ada tekankan dari segi paradigma masyarakat. Masyarakat kita berbeza dari segi perwatakan. Ada yang patuh, ada yang tak patuh. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang menyayangi, ada yang menyakiti. Ada yang menghargai, ada yang mengkritik. Ada yang menyumbang, ada juga yang komplain saja. Jadi perbezaan perwatakan itu sebenarnya berdasarkan corak pemikiran kita. Jadi kalau boleh kita dapatkan maklumat yang sahih, maklumat yang jelas, maklumat yang betul sebelum kita menyebarkannya, ya, mewawarkannya di social media dan sebagainya. Yang seterusnya kita juga bercakap tentang the power of niat, ya, ataupun niat dan pengaruhnya dalam proses visualisasi. Bagaimana niat itu terhasil, bagaimana niat itu menjayakan. Sebenarnya bila kita niat, kita dah setkan dalam otak kita, maka kita akan rasa tenang, nyaman dan bahagia dan teruja untuk melaksanakannya. Akhirnya kita terjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang berteraskan apa yang kita fikir dan kita rasa, ya. Okey, yang terakhir, pengalaman krisis. Saya katakan ada 3 pendekatan. Ada pendekatan spiritual, ada pendekatan sebagai sesuatu kejadian, dan ada juga pendekatan dari segi reality quantum, ya, yang berlaku disebabkan ketuhanan, yang berlaku disebabkan getaran energi yang kita kata aura positif yang ada di persekitaran kita. Dan yang terakhir, saya juga membuat rumusan
kaedah-kaedah berkaitan dengan cara mengubah corak pemikiran kita. Ada banyak cara tadi dan saya rasa itu sahaja perkongsian kita. Kalau boleh share, sebar-sebarkan, tingkatkan banyak viewer walaupun tak nampak secara live, tetapi mungkin selepas ini juga boleh tonton kerana ia akan terpapar di Facebook rasmi Universiti Putra Malaysia. Terima kasih kepada usaha inisiatif yang diambil oleh pihak Koskom ya, untuk memastikan kesemua ini berjalan dengan lancar. Gandhi mati. Yes, biarlah kita berfikiran positif dan buat gambaran bahawa kita balik kepada hidup seperti biasa pada 15 April 2020. Yes, terima kasih. Itu yang kita harapkan, itu yang kita visualkan dalam minda kita, yang kita gambarkan 15 April ini. Pada 14 April, mak-mak dah sibuk nak menggosok baju sekolah anak, nak menyusun jadual-jadual. Kita sendiri pun dah nak menggosok baju-baju kerja kita, ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih, sangat dihargai. Baik, saya rasa kalau tidak ada apa-apa, itu saja perkongsian saya. Hari ini banyak yang kita nak cover. Jumpa lagi dengan saya, Kaunselor CTF, pada esok hari pada jam yang sama 11 pagi di page rasmi Universiti Putra Malaysia dengan tajuk esok hari, iaitu kupasan yang ke-6. Kita akan berbincang berkenaan dengan nikmati 7 jenis kerehatan. Kalau yang kita tahu mungkin 1-2 jenis kerehatan saja. Esok CTF akan bentangkan, akan kongsikan tentang 7 jenis kerehatan yang boleh kita amalkan, praktikkan sepanjang tempoh PKP ini. Dengan itu saya mengucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi esok hari pada jam 11 pagi. Terima kasih. Alhamdulillah.